Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tinggi sebanyak-banyaknya terhadap kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat besar yang Allah anugerahkan kita, iaitulah nikmat ada kita, nikmat Islam dan iman yang dipasakkan dalam jiwa dan dalam hati kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita masih lagi dalam siri-siri pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini surah yang ketiga dalam juzuk ini. Dari sudut tartibnya surah yang ke-69 daripada 114 surah. Alhamdulillah, dalam perbincangan surah Al-Haqqah ini sudah 2 siri. Kita akan sambung lagi. Dari siri yang lepas, kita berhenti di ayat yang ke-37. Sambungan kita di sini iaitulah ayat yang ke-38. Ayat 38. Boleh buka mushaf, tengok Quran. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita kefahaman yang baik dan juga anugerahkan kepada kita ilmu dan amal. Maknanya hasil daripada ilmu yang kita belajar, amalan yang kita mampu buat. Itu penting. Kalau setakat belajar je, alhamdulillah boleh pahala belajar, tapi besar masalah kita bila belajar tidak beramal. Belajar tapi tak amal. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian ayat yang tersebut. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Itu ayat-ayat daripada 38 sampai akhir ayat 52. Sebelum daripada kita masuk kepada ayat 38, kita undur balik kepada tadabbur ayat yang kita beri dalam siri yang lepas untuk kita kenali golongan yang rugi di akhirat. Walaupun nampak hebat di dunia ni, siapa? Iaitulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang yang tidak mau bekerja melakukan kebaikan. Apabila dibangkitkan manusia di akhirat, kita dah bincang tentang tiupan sangkakala, nafkhah. Allah kata nafkhatan wahidah. Sekali tiup je. Maknanya setiap siri Israfil tiup sekali je. Tiup sekali mati. Tiup lagi hidup semula. Mana dia tak ulang dia punya tiupan tu. Tidak kata macam kita jual aiskrim, lah. Jual. Sekali pom zuf mati habis orang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apabila sudah berlaku kiamat, maka manusia ini terbagi kepada berapa bahagian? Terbahagi kepada 2 bahagian. Ayat yang ke-19 Allah kata fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Masya Allah. Adapun orang-orang yang diberi menerima surat amalannya dari tangan kanan, gembira dia, happy dia. Habis orang dia suruh baca surah. Ha umukhra'u kita, baca-baca kita aku. Masya Allah. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan itu. Kumpulan yang Ashabul Yamin. Orang yang menerima surat amalannya, catatannya dari sebelah kanan. Kemudian, sebab apa dia terima sebelah kanan? Sebab Inni zanantu anni mulaqin hisabi. Aku tahu, aku yakin aku akan berjumpa. Maknanya orang ini memang orang yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman dengan hari akhirat, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Duduk dalam syurga, buah-buahnya boleh dipetik dengan tangan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian datang kepada kita ayat 25. Ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bisyimali. Allah, na'udzubillah. Adapun orang yang menerima suratan amalannya dengan sebelah kiri. Ada dalam riwayat yang kata wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, dari belakang. Jadi ulama tafsir kata ayat 2 ni tidak kontra, tidak bercanggah. Terima dengan tangan kiri dari belakang. Allah, na'udzubillah. Bayangkan. Orang beri, kita ambil ke belakang. Itu nampak keburukan. Kejelekan. Dah. Maka, bila dia terima, dia menyesal. Aku tak tahu hitungan ada. Aku tak percaya dulu. Kalaulah aku ni mati jadi tanah macam dulu juga. Ma aghna anni maliyah, harta aku tak ada faedah dah hari ni. Nak faedah apa? Harta yang dia ada bukannya dia guna pada jalan yang baik sebab dia tak beriman. Dan dia salah guna pula kan. Orang lain minum air, dia minum arak, mabuk-mabuk pergi langgar orang. Ini masalah. Halaka anni sultaniyah, kuasa yang aku ada dulu pun binasa. Kuasa yang orang duk berebut atas dunia ni tak ada faedah di akhirat esok kalau tidak digunakan dengan cara yang betul. Atas dunia apa kita langgar orang, lantak habis segala perkara,
PKP tak ada faedah, PKP tak boleh nak gerak daripada rumah, tapi tangan tidak PKP dia nulis benda-benda, mulut masih lagi dia mengeluarkan cerita-cerita, kemudian menyesal di akhirat, tak ada faedah. Ada yang mengatakan halaka anni sultaniyah, binasalah segala hujah-hujah yang aku nak berhujah di hadapan Allah hari ini, tidak ada hujah. Maka ketika itu datanglah perintah, khuzuh faghulluh, ambil, campak. Summal jahima salluh, dicampak dalam neraka. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, dibelit dengan rantai yang ada 70 hasta. 70 hasta di sini kita tak tahu hasta mana. Yang pentingnya Allah sebut 70. Dibelenggu. Kata di para ulama tadabbur, sebab dia di atas dunianya telah dibelenggu oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh syaitan, dibelenggu oleh kegilaan kepada dunia, pangkat dan kedudukan, hasad sana, hasad sini, dendam sana, dendam sini, porak-peranda sana, sini. Maka orang ini dibelenggu di akhirat esok sebab dia terbelenggu atas dunia dulu dengan belitan-belitan iblis dan segala perkara yang berkait dengannya, wal-iyazbillah. Kemudian Allah sebut, ciri-ciri golongan ini ada dua. Yang pertama ayat 33 Allah kata, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia ni tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang maha agung, tidak beriman kepada Allah. Ini punca yang utama sekali, yang besar sekali. Kerugian, kerusakan manusia di akhirat esok, orang yang tidak beriman. Maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita yang sudah beriman, kita jagalah iman kita. Iman kita ni mantap dan dia juga boleh down, boleh rendah. Iman kita ni ada kalanya kuat dan ada ketikanya dia lemah. Maka kita kena sentiasa kena gila iman. Ada kalanya dia cerah dan ada waktunya dia lusuh. Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Iman tu ada kalanya lusuh, lembek, lesu, tak bermaya dalam jiwa seorang kamu. Maka kita kena sentiasa gilakan iman kita. Kalau tidak ada. Nabi SAW ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, ini kebimbangan. Takut hati itu bolak-balik. Kan, daripada beriman tak beriman. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan ada satu masa yang beriman pada waktu pagi, wa yumsi kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petangnya kafir. Allah, na'udzubillah. Petangnya beriman, jumpa dengan ustaz, dengan tazkirah beriman. Pagi malamnya kafir, jumpa kawan-kawan kita menentang Islam. Apa benda ni? Kan, huduk-huduk ni apa cerita? Binu arak, kita sepatut orang Islam ni, bila kita ada usaha-usaha nak laksanakan undang-undang syariat Islam, sama ada hukum hudud ke hukum qisas ke hukum pengharaman arak ke pengharaman judi, patut orang Islam ni 100% solid menyokong. Ini tidak kita perli main pula. Walhanya kalau kita sokong, kita mendesak, insya-Allah akan ada tuntutan itu didengari, suatu masa terlaksana undang-undang atas dunia ini. Tapi kita pula perli main, bukan nak menyokong, pakat duduk nganyi. Orang Kelantan kata nganyi makna perli. Apa sibuk-sibuk nak haramkan arak, kan? Maknanya dalam kitab Mesti ke Hadis, tuan-tuan tanda, Mesti ke Hadis jilid yang pertama, bab yang akhir, bab kewajipan menjaga iman dan Islam. Dalam kitab ini telah menyeraikan ada lebih kurang 50 perkataan dan perbuatan dan pegangan yang boleh mengeluarkan seorang itu daripada Islam, daripada iman. Na'udzubillah. Kemudian sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu akbar. Dan mereka juga sifat yang kedua, mereka tidak menggalakkan dirinya dan orang lain. Dia sendiri bakhil hangit. Orang Kelantan kata kopi hangit. Dia tak menggalakkan orang lain juga supaya berinfak. Allahu akbar. Ini yang kita bimbangkan. Kita bimbang ini
Sebab apa? Sebab kita tak buat kerja, kita tak suruh orang buat. Bahkan ada setengah orang marah pula kalau orang buat kerja kebajikan. Kita kata jangan. Kita kena buat kerja. Al-wa'id huna ala tarkil hadd. Maknanya Allah Ta'ala beri amaran di sini kerana dia tidak memberi galakkan orang supaya beri makan kepada orang. Bantu orang susah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebut as-sa'i alal armalati. Nabi SAW beritahu, kamu berusaha untuk membantu ibu-ibu tunggal. Armalah ni orang tak ada suami, maknanya orang yang ada masalah. Tak cukup belanja, anak dia kecil-kecil kan. Kita pergi bantu orang ni, lebih baik daripada kita kal mujahid, macam orang berjihad. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga riwayat lain kata, kita berjalan pergi berusaha untuk bantu kesusahan orang, lebih baik daripada kita beriktikaf di masjid. Kita nampak iktikaf itu ibadat, begitu orang tak nampak. La. Sebab itu para jemaah sekalian, dalam ayat ini Tuhan marah, kita kadang-kadang kita nak buat benda baik, nak bantu orang susah, tapi kita sendiri susah. Tak ada belanja kita sendiri, macam nak bantu. Kita kata, yu'zarur rajulu bi'adami tasadduq. Diberi kemaafan kepada seorang itu tidak sedekah sebab dia tidak ada duit. Walakinnahu ghairu ma'zur. Dalam kitab Tadabbur kata. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberi keuzuran kepada dia kalau dia tidak menggalakkan orang lain supaya sedekah. Kita ada tenaga, ada kekuatan. Kita pergi jumpa orang kaya, tuan. Saya nak bawa barang-barang bantuan ni pergi ke tempat orang susah di pendalaman sana. Masyarakat orang Islam di dalam hutan, dalam pendalaman. Tuan tak sampai. Off-road dia punya jalan, kita tengok dia pergi pun takut. Bagi bantuan. Bagi duit, saya bawa. Saya tak ada duit. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok orang miskin ramai di kampung kita, di masjid kita ni ada bantuan, kita pergi tolong. Tolong potong bawang, tolong ikat makanan, tolong edar. Semua boleh. Ataupun kita menjadi pelopor penggerak. Hadd maknanya menggerakkan orang supaya buat ibadat, buat kebajikan. Itu yang baik. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka dahlah tak buat sendiri. Dia sendiri tu bakhil hangit. Tapi dia tak suruh pula, tak bergalakkan orang pula supaya buat bantuan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas kita dah baca tentang bagaimana kedudukan mereka dalam neraka. Makanannya min ghislin, daripada air danau yang busuk. Yang kemudian makanannya pula zakum, makanannya daripada makanan ahli neraka. Na'uzubillah. Allahul Musta'an, kita minta tolong Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bantu kita kekal dalam iman sampai ke akhir. Dan kita beriman dengan menunaikan tuntutan rukun iman. Dan juga rukun Islam itu dijaga, yang zahirnya, yang batinnya. Dan kita juga termasuk di kalangan orang yang ringan tulang, kata orang. Mudah bangkit untuk membantu orang-orang yang susah. Orang-orang yang memerlukan. Jangan kita hina mereka, tapi bantulah dengan cara yang tidak menimbulkan masalah kepada orang lain, kegelisahan kepada orang lain. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu huraian tambahan kepada beberapa ayat yang telah kita baca dalam siri yang lepas. Anda tengok, huraian ini penting, sebab inilah yang memantapkan keimanan kita, yang menguatkan akidah kita, dan ruang-ruang kebajikan itu sangat luas. Sedekah tidak semestinya dengan fulus, dengan duit. Sedekah boleh dengan kata-kata, sedekah boleh dengan usaha, sedekah dengan hanya boleh kita share. Contohnya kita tengok ada sahabat kita ni buat masjid, buat surau, buat sekolah, kan? Dia share iklan kebajikan. Siapa dia nak derma, ini nombor akaun. Kita tolong share. Alhamdulillah. Orang masuk dengan melalui jalan yang kita share tadi, pahala dapat pada kita. Itu dia panggil al-hadd. Galakan supaya orang buat kebajikan. Masya Allah, tabarakallah. Ni kita dok belakang ni. Bagi derma pun tidak. Transfer ke akaun pun tidak. Tolong share akaun yang disebarkan pun tidak. Cuma ingat hati-hati.
Bukan semua akaun kita share, kita kenal pasti. Orang-orang yang kita sudah dapat pasti bahawa ini NGO ni memang bekerja jujur, boleh dipercayai, baru kita bantu. Jadi ada setengah orang ni ambil kesempatan, bila tengok orang ni kematian suami, dia ambil nombor akaun kawan tu, dia ambil nama kawan tu, gambar kawan tu, dia tak nombor akaun dia. Ini berlaku. Orang pakat letak akaun, duit tak pergi kepada keluarga si mati, keluarga yang mangsa kemalangan tu, pergi kepada mana? Si penipu ni. Hati-hati tuan-tuan. Jangan mudah kita percaya, kita kenal pasti. Kalau ada nombor telefon, kita hello dulu. Betul ke awak fulan? Yang betul musibah ni, betul? Baru kita bagi. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok masyarakat kita orang Malaysia ni sangat-sangat pemurah dan mudah percaya. Tengok je orang lain, masuk lalu. Tak fikir tentang, ada satu kes yang berlaku satu masa dulu, sampai mereka majlis fatwa bersidang 3 kali. Macam mana nak agihkan duit? Terlalu banyak orang bagi sumbangan. Dengan sebab kematian yang berlaku kebakaran di Mahat Tahfiz itu. Jadi kita kata ini kebaikan. Cuma biarlah kebaikan ini kita salur melalui lorong-lorong yang sampai kepada sasaran dan sampai kepada apa yang kita nak. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang kita baca ini, ayat yang ke-38. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi segala yang nyata dan yang kamu melihatnya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah di sini, dia kata, haza a'ammu qasam fil Quran. Kata di sebahagian ulama tafsir, inilah sumpah yang paling umum dalam Quran. Kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan semua benda. Dia kata apa? Aku bersumpah dengan segala. Bima tubsirun, wa ma la tubsirun. Dan segalanya gaib yang kamu tidak lihat. Makna Tuhan bersumpah dengan segala benda. Hakmu nampak, hakmu tak nampak. Makhluk aku. Itu Allah Ta'ala bersumpah. Tanda tuan-tuan. Ulama tafsir kata apa ni? A'am qasam fil Quran. Sumpah yang paling umum. Biasanya Allah Ta'ala bersumpah. Wasyamsi, waduhaha, wal qamari. Sumpah dengan benda-benda. Matahari, bulan, bintang. Tapi di sini Allah kata aku bersumpah dengan semua makhluk yang kamu nampak, yang kamu tak nampak. Hak kita nampak banyak atas dunia ni kan. Hak kita tak nampak, Masya Allah, tabarakallah. Hak duduk dalam bumi, duduk dalam hutan, duduk dalam laut. Allah, Tuhan kata, uqsimu bima tubsirun. Masya Allah, tabarakallah. Mana Allah Ta'ala bersumpah, ini dia panggil sumpah yang paling umum. Dia kata apa? Innahu laqawlu rasulin karim. Para jemaah sekalian, kita tadabbur, coba tanda. Berapa kali innahu selepas daripada Allah Ta'ala bersumpah dengan segala makhluk yang kamu nampak, yang kamu tak nampak. Ada berapa kali innahu, itu ayat yang menguatkan innahu, sesungguhnya. Sesungguhnya, maknanya sengoti. Kalau bahasa kita kampung, sengoti. Mana kuat, menunjukkan kuatnya ayat itu. Innahu laqawlu rasulin karim. Bahawa sungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Allah Ta'ala bersumpah dengan segala makhluk dia ni, nak bagi tahu bahawa innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran ini, iaitulah perkataan Rasul yang mulia. Sama ada Rasul itu maksudnya Nabi SAW ataupun Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dinamakan Rasul di sini, Rasul dari sudut manusianya Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia yang menyampaikan kepada umat dia, yang menyampaikan kepada manusia. Rasul al-malaiki, Rasul utusan daripada malaikat Jibril alaihissalam, sebab dia yang menurunkan Al-Quran daripada Allah min Rabbil Izzati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama tafsir, Ar-Rasul di sini yashmaluhuma ma'an. Dua-dua sekali.
Innahu laqaulu rasulin karim. Maknanya perkataan itu bukan hak malaikat yang reka, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu daripada Allah Azza wa Jalla, malaikat bawa ke Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Laqaulu rasulin karim. Allahu akbar. Maka ayat ini nak menafikan, nak mengenepikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Puak-puak kafir duk kata syair, maka Allah nafikan. Tengok dalam ayat yang ke-41. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli syair. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair, sebagaimana yang kamu dakwakan. Mudakwa kata Quran itu syair, Quran ni macam-macam tuduhan. Allah kata tak. Tengok dia mula dengan sumpah bahawa Al-Quran itu daripada Allah Azza wa Jalla, dibawa oleh Rasul yang mulia, dan dia bukan daripada kata-kata ahli syair. Tapi Allah kata apa sini? Qalilam ma tu'minun. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu beriman. Allahu akbar. Allah kata, dia ni wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, bukannya rekaan ahli syair, bukannya keputusan ijtima' ahli-ahli sastrawan negara di Mekah. Tapi apa boleh buat? Qalilam ma tu'minun. Tak ramai orang yang beriman masa itu. Masya Allah. Ayat 42. Wala biqauli kahin. Dan juga, bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang, seorang tukang nujum, seorang kahim, ahli-ahli tilik. La. Buat-buat tukang nujum ni kau duk berjampi serampah entah apa ya. Tak. Jin tu, jemalan ni, habis benda, dia panggil belaka. Kita yang pergi belajar, dia percaya ke dia, pun dengar, tak tahu apa yang kata. Ya. Maknanya Allah nafikan di sini, wala biqauli kahin. Bukan juga perkataan bomoh-bomoh, pawang-pawang, ahli-ahli nujum. Allah kata apa? Qalilam ma tadhakkarun. Sebagaimana yang kamu katakan, mudah kata Quran ni pawang, nujum, macam-macam sihir. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Tengok ayat Quran dia ubah. Tafanun. Wala biqauli syair, qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin, qalilan ma tazakkarun. Tak ramai orang yang dapat faedah daripada dia. Allahu akbar. Orang yang dapat faedah daripada Quran ni hanya orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak tahu apa. Apa dia Quran mari di mana? Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Jelas? Al-Quran itu mari daripada Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Ini dia Allah Ta'ala buat andaian, dia panggil bahasa berlawan. Kalaulah Muhammad reka-reka Quran, dia pergi tambah aku tak kata, ataupun dia pergi potong benda yang telah diturun oleh Allah, apa jadi? Allah biar begitu saja? Allah lak dia? La. Allah kata, la akhazna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Masya Allah, tabarakallah.
Maknanya kalau mungkin tambah Quran, atau kamu kurangkan Quran, ataupun begini sebuah perkataan ini kepada Allah yang bukan daripada Allah. Ini Allah Ta'ala buat dipanggil ayat mujadalah. Ayat nak tunjukkan kekuatan. Nak menunjukkan benarnya Al-Quran tidak ada tokok tambah dan tidak ada sebarang pengurangan. Kalau ada, Nabi SAW buat, la akhazna minhu bil yamin, aku akan sentap dia dengan kekuatan kita. Benda Nabi ini tak akan buat. Allah nak bagi tahu kepada kita apa? Nak bagi tahu kepada kita, jangan pandai-pandai tuduh. Jangan pandai-pandai nak buat tuduhan bahawa Nabi ini ada tokok tambah, ada ke apa? Tidak. Tanda para jemaah sekalian, dalam ayat lain Allah perintah kepada Nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hei Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang kamu turunkan kepadamu. Ayat Al-Maidah 67. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi kita menyampaikan semua perkara, ayat-ayat yang disampaikan semuanya Allah Ta'ala suruh sampai, Nabi kita sampaikan. Nabi hanyalah mubaligh. Mubaligh mana juru sampai. Maknanya dia telah menyampaikan dalil menunjukkan bahawa besarnya bahaya kata-kata orang yang nisbahkan kepada Allah bukan daripada Allah. Jangan main. Kita ni kadang-kadang berani kita kata ini hukum Allah. Ini agama Allah. Sebab itulah para ulama telah membincang, kalau kita kata ini syariat Islam, bermakna itu hukum yang sudah jelas dalam Quran dengan hadis. Itu dipanggil syariat, perundangan. Tapi kalau hukum yang berbentuk ijtihadi, ulama berijtihad. Macam mana kita ni di zaman corona, COVID ni, macam mana cara nak ibadat, cara nak solat, cara-cara, kita kata itu hukum fiqh. Kita boleh kata ini, jangan kata inilah syariat Allah Ta'ala zaman corona lah. Syariat perundangan tu daripada diputus oleh Allah. Tapi ini adalah merupakan ijtihad kita. Kita kata inilah fiqh zaman corona. Maknanya inilah kefahaman kami yang kami istimbakkan daripada ayat-ayat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan, direalisasikan hukumnya di zaman corona. Jadi kita kena beza. Pasal tu kita kata ini fiqh mazhab Syafi'i. Ini fiqh mazhab Hanafi. Sebab ulama-ulama dalam kumpulan aliran mazhab ini telah berijtihad, telah beristimbak mengeluarkan hukum. Kita kata fiqh. Ada betul, ada tak betul. Ada yang akrab, lebih hampir kepada sunnah, ada yang jauh. Sebab mereka istimbat, mereka ijtihad. Tapi kalau kita kata ini syariat Islam, mesti kena ambil dalil yang jelas. Kita kata Islam, syariat Islam mengharamkan arak, mengharamkan judi, mengharamkan riba. Itu jelas prinsip. Tapi dari sudut judi, apa bentuk judi yang diharamkan itu? Maka para ulama telah berijtihad, istimbat, mengeluarkan hukum. Ada yang kita kata bentuk judi ni, ada orang yang kata khilaf tu. Kan? Ada yang kata ini riba, ada yang kata tak riba. Contoh kita kata bai'ul inah. Ada kata riba, ada kata terlibat dengan tak riba. Maka itu dia panggil benda perkara yang berijtihadi. Kita jangan sandarkan ini hukum Allah, kita kata ini fiqh yang menunjukkan kepada hukum sedemikian. Jangan kita berani-berani kita kata haza hukumullah, haza dinullah. La. Kita boleh beritahu hukum sebab dia berbentuk ijtihad. Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan berani-berani. Jangan berani. Sehingga diceritakan Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia tak berapa banyak. Orang dalam kitab-kitab tentang sejarah Imam Malik, dia kata pernah orang tanya dia 40 soalan. 40 soalan ditanya, dia jawab 4. Yang lain itu dia kata wallahu alam. Imam besar. Ni kita ustaz zaman kita hari ni. Belajar pun tidak banyak mana. Tapi kalau orang tanya semua nak jawab belaka. Allahu Akbar. Bukan sekat nak jawab. Ni kalau dalam grup-grup yang besar-besar ni, grup dipanggil mazhab wasafi. Ustaz ada dalam tu.
Kalau orang tanya soalan apa-apa, ustaz belum baca lagi soalan. Ya ustaz sibuk. Mungkin dia baca petang-petang, malam dia baca. Dah. 3-4 orang dah beri jawapan. Masya Allah. Macam dia tu grand mufti dalam kumpulan. La tatasarra'. Kalau kita tahu, ni ada setengah orang ni, dia mula dengan muqaddimah dia menarik. Dia jumpa ustaz, dia kata, ustaz maaflah saya ni jahil. Saya ni tak tahu. Belum habis muqaddimah lagi, dia duk syarah, perempuan-perempuan duk syarah. Semacam dia tu ulama besar pula. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita berani mengeluarkan satu hukum, satu masalah dalam perkara yang kita tidak pandai, yang kita tidak tahu. Nah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala perintah Nabi, jangan berani-berani. Kalau berani, la'akhadnahum bilhul yamin, kami akan ambil tindakan yang keras. Maknanya Allah Ta'ala seolah-olah kita kata, jaminan di sini, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebarang penyelewengan, sebarang salah fakta, penambahan atau pengurangan di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang seterusnya, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya dia mati serta-merta. Allahu Akbar. Kita hari ini ramai orang mati, putus mana? Jantung. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi Allah Taala sebut sini, orang yang bersambung daripada jantung kita kepada otak. Bila dia break, mati. Pasal itulah dia kata, kalau jantung tu berjalan, kita hidup. Kalau jantung tu berhenti, kita jalan. Masya Allah, ini kata-kata pendakwah. Maknanya kalau dia berhenti. Maknanya Allah kata ini, laqata'na bihul wati. Kalau melanggar perintah aku boleh sentak je. Jantung kamu stop, mati dia. Sebab itulah, kalau hukuman sembelih dalam Islam ni, dia sembelih, dia putuskan orak. Dia panggil orak semerih ni. Kan? Putus orak ni, mati. Cepat dia punya hayawan. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang 48. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Tak boleh. Kita ni dengar cerita banyak. Orang kaya-kaya, orang hebat, penguasa-penguasa yang berkuasa atas dunia. Dia boleh kerahkan semua doktor-doktor pakar atas dunia ni untuk jaga dia. Tapi apa boleh buat? Depan doktor itulah dia mati. Kan? Pernah satu peristiwa zaman dulu, pembesar-pembesar ni, orang hebat, doktor-doktor yang pakar-pakar belakang jaga dia. Bila dia mati, dia telah berpesan, kalau aku mati, yang usung keranda aku ini, semua atibak ni, para medik, para doktor ni, doktor zaman dia tu. Pokok doktor ni kena usung mayat aku, nak tunjuk kepada manusia bahawa yang berkuasa atas dunia ni Allah, bukan doktor-doktor. Doktor ni dia panggil ahli ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu kena ada. Dia tak ada siapa yang boleh halang. Apa yang Allah Ta'ala nak timpakan, maka semuanya terjadi. Ayat yang ke-48, dalam ayat lepas pada Allah Ta'ala sumpah tadi, innahu laqur'an. Tengok dalam ayat tadi. Innahu laqur'anun. Maaf. Ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian ayat yang ke-48. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu. Ini yang kedua. Wa innahu. Masya Allah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab apa? Kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan beroleh manfaat dari peringatan Al-Quran itu, disebabkan iman mereka dan takwanya,
Sedang orang-orang yang kufur engkar itu sebaliknya. Orang yang engkar dia apa dia nak? Dia tak tahu apa dah kan? Dua. Wa innahu yang ketiga. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin. Dan sesungguhnya. Tengok penterjemah guna sesungguhnya. Wa innahu wa inna. Mana dia panggil hadat taukid. Dan sesungguhnya. Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran. Ada. Walaupun Quran yang telah Allah Ta'ala bersumpah. Mari daripada Allah. Dibawa oleh malaikat. Disampaikan oleh Nabi SAW. Ada di kalangan kamu. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin. Ada juga orang yang bohong. Orang yang mendustakan, orang yang tak percaya, orang yang tak menerima, ada. Maka kami akan membalasnya. Kita anak-anak orang Islam ni percaya. Terima Quran. Tapi tak baca dan tak amal, maka ini juga dalam bahaya. Walaupun darjat kita tak sama dengan yang orang engkar, tetapi orang yang tak mau mengikut acuan Quran ni macam mana? Kalau tidak berat seperti yang golongan yang pertama, tapi masih lagi golongan yang berbahaya sebab dia telah menolak secara senyap-senyap undang-undang Al-Quran. Saya beriman dengan Quran. Cuma undang-undang dia yang tak apa sesuai zaman kita. Lunak ayat. Juruh bahasa. Tapi sebenarnya bahasa yang cukup beracun. Kami nak Al-Quran. Kami nak sunnah Nabi SAW. Tapi sampai kita tak boleh buat. Halangan banyak. Jadi bila kita ada usaha nak buat, kita pakai halang pula. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata, tengok. Wa innahu pula. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir semasa mereka menerima balasan kerana mereka mendustakan, menyesalah dia. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Allah Ta'ala kata, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Tuhan nak tunjuk di akhirat esok, nih, aku cerita dalam Quran, kamu tak pakai dulu. Nabi SAW ajak kepada kamu Quran, kamu menentang. Pendakwah-pendakwah bawa kamu lawan. Ini. Menyesal, tak ada kerja. Dan pada saat itu, bila haqqul yakin, mana kita sudah tengok depan mata kita dah. Tak usah kata di akhirat, nak mati dia nampak dah. Sudah aku. Aku tak beriman, aku tak masuk Islam, maknanya penyesalan yang tidak ada faedah. Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat Quran dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Maka kata ulama tafsir, bila turun ayat ini, fasabbih, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Kamu jadikan bacaan tasbih itu ketika kamu rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sebab waktu kita rukuk, kita nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kerana ada di kalangan makhluk ini juga telah rukuk kepada ketua-ketua pemimpin mereka. Jangan. Kita orang Islam, walaupun kita tidak rukuk dengan tubuh kita, tak rukuk dengan kepala kita kepada pemimpin, tapi kadang-kadang kita rukuk dengan ketundukan kita. Taat kita kepada bos, halal haram, taat setia, kita kata lelak. Dan ketika turunnya, sabbihisma rabbikal a'la, tasbihlah memuji Allah Ta'ala yang maha tinggi. Nabi SAW berkata, ij'aluha fi sujudikum, kamu jadikan ini bacaan dalam sujud kamu. Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azim. Ya ta'awalul ayah, maka Nabi kita SAW ambil daripada ayat ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam siri-siri perbincangan ini, Allah Ta'ala beri amaran keras daripada menyelewengkan fakta dan maklumat. Kita ambil ayat Quran,
kita hurai kita sendiri. Anda tengok 2-3 tempat ada kesilapan yang perlu dimuhasabah oleh pendakwah-pendakwah kita ketika menafsirkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan? Innallaha la yughayyiru. Allah Taala tidak ubah nasib satu kaum sehingga kamu ubah kamu sendiri. Dia hidup baca dalam kampung. Kalau tuan-tuan nak ubah, ni waktu PRU ni pangkah ni. Kalau tidak tak berubah. Sama juga. Orang kampung tu duduk dakwa, orang ni jaga, orang ni jaga, air keluar dalam paip warna teh susu juga. Sama ya. Mana-mana negeri pun lagu itulah berlaku. Jadi kita kena tafsir secara betul. Sama juga satu lagi ayat yang disalah tafsir, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Memanglah fitnah itu dahsyat, tapi konteks ayat itu dimaksudkan di situ apa dia? Iaitulah perbuatan syirik. Maka kita para pendakwah, bila kita nak tafsir Quran, kita tafsirlah mengikut apa yang ditafsir oleh ulama-ulama yang muktabar, jangan duduk kira cara kita je. Jadi banyak ayat-ayat orang yang salah faham. Jadi dalam kesimpulan daripada perbincangan kita di sini, yang pertama sekali, berhati-hati ketika menghuraikan ayat-ayat Allah, ketika menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, jangan sekali-kali kita nisbahkan kepada agama Allah Ta'ala ini perkara yang bukan daripada agama. Maka kita kena beza di antara syariat dan juga perundangan hukum hakam. Kita kata ini ijtihad, ini hukum fiqh mazhab Syafi'i. Ini sebuah kepada istinbat para ulama. Kalau kita kata ini syariat Allah, ini syariat Islam, itu benda perkara yang diputuskan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi kita kena beza. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala beberapa kali menggunakan taukid, makna ayat penguat, innahu wa inna wa innahu, Masya Allah, tabarakallah, tentang sifat-sifat Al-Quran dan juga kebinasaan kebinasaan orang-orang yang menentang Al-Quran. Mudah-mudahan para jemaah sekalian kita dapat menjadi manusia yang baik, manusia yang patuh beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ikut panduan Al-Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tamatlah perbincangan kita dalam surah Al-Haqqah. Kita akan masuk dalam CD yang akan datang, iaitulah surah yang keempat dalam juzuk yang ke-29, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.